Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Dan semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan ke sini hari ini anggaplah sebagai satu hiburan saja ya. Dan tak ada kena-mengena yang hidup ataupun yang dah meninggal dunia. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan akhirat. Dan semoga Allah berikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan tanpa membuang masa, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Okey, cerita kali ni kita nak cerita tentang berkenaan cerita tentang bas ataupun bas ekspres. Okey, kita mulakan. Pada zamanku, syarikat yang mendalikan perkhidmatan bas ekspres ni tak banyak sangat tau. Jadi kami kurang pilihan dan senang cerita kami terpaksa terima akan jadual perjalanan bas yang terhad dan kondisi bas yang disediakan. Tak kisahlah bas tu buruk ke nak roboh ke, zaman-zaman tu lah. Okey, bas rosak ke apa dan terpaksalah tumpang bas lain, itu adalah perkara biasa. Berdiri dalam bas dari Seremban hingga ke Pudu, itu dah biasa kata dia. Tapi itu adalah pengalaman hidup. Jadi ini adalah cerita yang pertama ya. Rumah aku terletak di antara tempat yang paling hujung di Johor Bahru. Senang cerita daripada tempat rumah ataupun tempat lepak aku dekat rumah ni, dekat tepi laut je, boleh berenang je nak pergi ke Singapura. Maksudnya rumah dia paling hujung lah tu kata dia. Pada ketika itu, cuma satu je perkhidmatan bas ekspres yang masuk ke kawasan rumah dia, iaitu bas nama Zuko Express. Bas yang lain akan berhenti dekat Lakir saja. Yang bas yang Zuko Express ni sampai dekat-dekat area rumah dia. Okey. Itu pun tempat naik dan turunnya adalah di kawasan Medan Selera. Tapi aku jarang naik daripada situ kerana aku ni akan naik dan turun di simpan berdekatan dengan rumah aku. Aku sering naik bas yang terakhir daripada Pudu. Dia ni belajar dekat area Kuala Lumpur saja kalau tak silap. Jadi dia sering naik bas daripada Pudu sebab aku ni tunggu habis kelas, kemudian naik bas dari Shah Alam ke Kuala Lumpur. Dan selalunya bila sampai tempat turun aku ni, maksudnya di Johor Bahru lah, daripada sana, daripada Shah Alam, Kuala Lumpur ni, balik ke Johor Bahru sampai dalam pukul 3-4 pagi kata dia. So dari simpang yang aku turun tu, aku perlu berjalan kaki dalam 3 km sebelum sampai ke kawasan perumahan aku. Di sepanjang perjalanan tu hanya ada sebuah surau dan selain tu hanyalah lalang dan pokok-pokok kecil di sepanjang perjalanan itulah. Abang aku pernah cerita yang dia beberapa kali pernah ternampak dengan makhluk yang menjaga kawasan kami tu. Tapi aku buat tak tahu je waktu tu, kerana aku tak pernah nampak pun benda ni, tak pernah jumpa. Jadi kita macam abaikan saja kata dia. Rupanya awal pagi tu adalah giliran aku pula untuk bersua dengan apa yang abang aku ceritakan ni tadi. Bila sahaja turun daripada bas ni, aku mengorak langkah ke rumah seperti biasa, jalan relax kan. Suasana pagi tu, pukul 4 pagi yang sunyi tu dah biasa bagi aku. Dan seperti biasa, aku akan tundukkan kepala, yelah biasa jalan, mind your own business kan, pandang bawah, jalan sehinggalah sampai ke pintu pagar yang perlu aku tolak. Maksudnya nak masuk ke kawasan rumah dia tu ada satu, dia punya kawasan rumah tu gated and guarded kata dia. Tapi kawasan rumahku ni adalah jenis gate and guarded, tapi bab gate sajalah yang tepati istilah tu. Bab guarded tu tak pun, sebab pak guard selalunya akan ada sehingga pukul 12 malam je. Lepas tu post guard tu akan ditinggalkan kosong, tak ada orang. Tak tahulah pak guard tu pergi ke mana. So pintu pagarnya pula jenis manual, tolak dan tutup sendiri, besar dan boleh tahan juga berat kata dia. Bila tiba di pintu pagar tu, aku angkat kepalaku untuk membuka selak pintu pagar. Dan ketika itu pergerakan aku tiba-tiba terhenti. Ada 3 makhluk yang sedang bertenggek dekat atas pagar tu, memerhatikan gerak-geriku. Aku dah macam tergamam lah tu. Aku hanya mampu mengeluh dan turunkan pandang bawah je lah kan. Jadi wajah yang ada dekat atas ni
bertentang mata dengan aku tu. Muka dia, ya Allah, mengeri gila. Gigi menyeringai tanpa bibir dan anak mata merah tanpa putih mata. Hitam saja bahagian putihnya. Dan dalam otak terfikir, kenapa aku tak pingsan bila nampak benda ni? Kan kalau senang kalau aku pingsan. Aku berdiri tegak kaku dengan tangan masih pegang selak pintu pagar tu. Nak lari ke nak teruskan ni? Akhirnya aku pilih teruskan je lah kan. Pagar tu aku tolak pelan-pelan. Dalam hati aku tak henti-henti berzikir, Astaghfirullahalazim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, meminta agar urusan aku tu untuk sampai ke rumah dipermudahkan. Kemudian sambil berpeluk tubuh, aku pun meneruskan perjalanan kan. Aku pun berjalan pelan-pelan. Selang 5 biji buah rumah, barulah sampai ke rumah mak ayah aku waktu tu. Sepanjang perjalanan ke rumah tu, kuat kedengaran dekat belakang ni ataupun daripada atas tu bunyi macam sayap dikepak-kepak, macam bunyi angsa dikepak kan, pap macam tu kan, mengikuti perjalanan aku daripada atas. Aku biarkan saja, tak berani aku nak angkat kepala, nak angkat muka untuk nak tengok apa benda yang terbang ke atas waktu tu. Sesampai kat rumah, aku terus masuk, aku rehat sebentar dekat depan, kat luar rumah lah, sebab dah teringat memang ada pesanan, kalau ada sebarang gangguan jangan terus masuk rumah, duduk dulu, baca apa yang patut kat luar tu kan. Jadinya baru masuk rumah. Kalau tak nanti satu keluarga kena ganggu, kata dia. Dan pada masa tu aku terfikir, patutlah Pak Gad tu tak ada lepas tengah-tengah malam. Dia bertukar shift dengan makhluk-makhluk ni rupanya. Tapi aku tak serik, masih juga ambil bas express tu lewat malam untuk balik ke kampung. Dan beberapa kali aku terserempak dengan geng lepak atas pagar ni sebenarnya. Tapi aku akan tundukkan pandanganku dan menolak, memohon agar Allah lindungi perjalanan aku sampai ke rumah. Jadi ini adalah kisah yang pertama. Kita sambung dengan kisah yang kedua. Cerita yang kedua ni, dia nak cerita dia. Kejadian kedua yang aku nak kongsikan ni berlaku ketika emak aku memintaku untuk balik ke Johor ketika hujung minggu. Ada family gathering katanya kat Desaru. Wah, seronok tu kan. Ada family day lah agaknya macam tu. So dia pesan untuk naik bas, kalau boleh sehabis cepat. Kau mesti balik cepat ni, kata dia. Ambil bas yang paling awal kau boleh jumpa, kata dia. Mak dia katalah kan. Bila habis kelas, aku pun bergegas lah ke Pudu Raya untuk nak beli tiket bas waktu tu. Tak pernah aku berlari-lari kat area Petaling Street ni. Kali ni aku berlari, babe. Hingga Apek yang jual air mata kucing kat tepi jalan tu pun tegur, "Ayah, lari macam nampak hantu," kata dia kan. Setelah beberapa kali berulang alik kat kaunter bas tu, mana macam bas ni kan. So aku pilih satu bas yang tak pernah lagi aku naiki. Memandangkan itulah masa perjalanan yang paling awal yang aku boleh dapat waktu tu. Bas tu bertolak pada pukul 7.45 malam, 7.45 PM lah macam tu. Aku pun tak fikir panjang waktu tu, aku terus beli je. Turun kat Lakin nanti, abang ipar aku akan datang ambil aku lah. So dekat Lakin senang lah, tak ada risau-risau mana, tak ada siapa nak ambil kan. So apabila bas yang aku tunggu tu tiba, terasa macam tak sedap hati pun ada kan. Tiba-tiba je rasa nak naik, rasa tu dalam hati kita, feeling tu memang tak sedap. Tapi aku buat tak indah je waktu tu. Bila tiba giliran aku naik bas, serta-merta ada bau yang kurang menyenangkan menyengat deria bau aku waktu tu. Segera aku tutup hidung. Bau di bawah hanyir, babe. Ketika tu juga emak telefon aku. So jadi sebelah tangan aku tutup hidung, sebelah lagi buka handphone. Jadi suara ni sengau je ni. Sempat aku keling budak yang duduk seat belakang pemandu tu. Maksudnya ada satu orang budak, dia duduk kat belakang seat pemandu yang belah depan sekali kan. Dia duduk melutut tau, melutut. Jadi dia mengetap bibir sambil menjegil-jegilkan matanya dan dia memandang pada setiap penumpang yang naik tu. Dan rupa dia macam tak berapa terurus tau. So aku berharapan, aku anggap itu mungkin anak pemandu bas tu lah. Dia mungkin macam cacat ke, tak betul sangat ke, atau macam tu lah kan. Tapi bawahannya tu tetap ada setelah aku pun duduk kat kerusi aku lah. So nasib baik, aku memang tak suka. Aku ni memang selalu ada bawa spare minyak angin tau. Aku sapukan sedikit kat hidung. Tapi pandanganku tetap curi-curi pada budak tu yang ada dekat seat depan. So aksinya tetap sama tau. Budak tu bila ada penumpang naik, dia akan pandang. Dia macam pelik-pelik sikit lah budak tu kan. So tak lama kemudian,
ada seorang ibu dan anaknya yang masih kecil. Dia dokonglah anak dia tu naik atas bas. Apabila terpandang sahaja budak dekat seat depan tu, anak kecil dalam dokongan ibu ni terus meraung kuat tau, terjerit-jerit menangis. Kami semua dalam bas semua terkejut waktu tu. Dan kali ini budak kat seat depan tu mula tersenyum lebar. Budak yang kononnya anak driver bas tadi tersenyum. Aku macam pelik juga kan. So sedaya upaya ibu tu tadi cuba nak pujuk, cuba pujuk anak dia kan, sambil menuju ke tempat duduk mereka, yang tempat duduk dia orang dalam bas tu lah. Bila saja ibunya duduk dan memusingkan badan, anak tu menghadap ke depan. Maksudnya dia duduk, pusingkan anak dia lah, anak dia pun pandang ke depan. So anak dia terus tiba-tiba meraung kuat balik semula. So aku yang melihat keadaan tu terkebil-kebil sambil menahan bawahannya yang kembali menusuk dalam hidung aku ni. Pandangan aku berselang-seli daripada budak tu kat seat depan tu, budak anak konon-konon anak driver bus tadi tu, dengan budak yang menangis ni tadi. So semakin menyeringai budak kat seat depan tu apabila ibu tersebut semakin tak tentu arah lah cuba pujuk anak dia. Kata dia macam tu lah lebih kurang. Ketika ni budak dekat seat depan tu dah duduk menghadap belakang sambil peluk seat dia. Kalau ni kan tempat kita sandar tu kan, dia peluk seat tu, dia pandang belakang macam tu. Terangkat-angkat bahu budak tu yang kat depan tu, mengagah-ngagah budak yang menangis ni. So pada pandangan aku, mata ni semakin bulat dan besar, sengihan dia juga seperti hampir ke telinga macam tu, semakin lebar. Dan ekspresi wajah budak dekat seat depan tu makin berubah apabila ada penumpang duduk dekat barisan seat kedua. Maksudnya seat ke belakang lah, yang mungkin mak dengan ayah anak tu seat yang barisan ketiga, dia daripada seat yang pertama. Macam tu lah. Dia macam orang yang seat kat nombor 2 tu macam menghalang pandangan budak yang mengagah, budak yang tengah menangis ni lah. Kali ini budak yang tengah mengagah tu dia ketak-ketak macam tu lah. Memang sah. Mulut dia tu semakin lama aku tengok makin lebar. Sah jugalah. Itu bukan manusia, kerana penumpang yang betul-betul duduk dekat belakangnya tu tak sedar pun babe, ada orang, ada budak tu dekat depan dia, kat seat depan dia kan. Tekak aku makin mual sebab banyak minyak aku sapu kat hidung dan tak dapat pun hilangkan bau hanyir yang aku bau daripada tadi. So akhirnya aku pun ambil keputusan, daripada terus aku terseksa dalam bas, menahan bau dan menengok budak tu yang makin lama makin seram tu, baik-baik aku turun bas, cari bas ekspres yang lain. Tak kisahlah terpaksa beli tiket baru ke, lambat sampai ke Johor ke, kena marah dengan mak ke, janji aku tak kena ganggu. Okey, ini adalah kisah yang kedua. Harap korang stay tune, kita ada kisah ketiga. Untuk kisah yang ketiga ni, kita mulakan. Selalunya aku akan menjadi penumpang yang terakhir sekali turun bas. Ketika kejadian berlaku, aku dalam perjalanan balik cuti semester. Seperti biasa bas ekspres yang aku naiki ni akan menurunkan penumpang dekat Skudai dan kemudian dekat Lakin, dan sekiranya ada penumpang daripada Masai dan Johor Jaya, bas akan masuk ke kawasan tu juga. Maksudnya bas ni dia daripada ekspres tu dia round habis sampai ke Pasir Gudang, dan destinasi aku adalah destinasi yang terakhir, iaitu di Pasir Gudang. Dan ketika itu perkhidmatan bas ekspres masih lagi beroperasi di kawasan Medan Selera. Bukan dekat kompleks seperti yang sekarang ni. Kalau kat mana yang duduk Pasir Gudang tahulah, dia ada satu kompleks bas dekat Pasir Gudang sana. Ada macam ada shopping, bukan shopping mall, dia macam ada bangunan-bangunan kat situ. Okey, kita teruskan Penumpang tak ramai tau malam tu. Dan bila penumpang turun kat Lakin, aku pun bangunlah sekali kan, dan memerhatikan penumpang yang berkemas-kemas ni nak turun kat Lakin. Dan pada masa tu aku tengok juga ada atau tidak penumpang yang lain yang turun sama lambat, macam turun last lah macam aku juga kan. So bila bas mula bergerak, aku pun bangun daripada tempat duduk, merhatikan, tengok dekat dalam bas ni ada tak penumpang-penumpang lain lah. Okey,
ada seorang penumpang yang masih ada dalam bas tu bersama aku. Maksudnya dia turun sama dengan aku lah. So kurang sikit rasa takut berduaan dengan pakcik bas tu. Walaupun sebenarnya dah banyak kali dah turun dengan pakcik bas tu kan. Dah kenal pun pakcik bas tu. Tempatku adalah seat empat daripada belakang. Jadi aku angkat semua barang-barang, aku pun pindah duduk ke depan, kata dia. Agak senang biar pakcik bas ni nampak aku. Jadi kan kalau nak turun nanti dia tahu ada penumpang, dia taklah terlupa, kata dia. So ketika bangun untuk ke depan tu, aku toleh ke belakang untuk melihat penumpang yang ada bersama aku tadi. Dari dia ni masih lagi seperti tadi. Dia berselubung satu badan sampai ke kepala dan duduk mengiring menghadap tingkap. Macam mana menghadap tingkap? Macam tu lah agaknya kan. Aku dekati penumpang tu dah nampak badan dia macam macam tu macam tengah batuk ada, macam tengah sedih pun ada kan. Lepas tu aku pun tanya dia, "Cik, sejuk ke? Jomlah duduk depan cik. Senang, driver nampak kita nanti. Kalau tak nanti kau terlepas pula kan," kata dia. So aku bertepuk perlahan-lahan badan dia dan berselubung. Sebab badan dia tengah selubung sampai kepala kan. Aku tepuk badan dia pelan-pelan dan dengar jawapan daripada dia, macam tu je. So balasnya tanpa membuka selubung, dia macam tu je lah, macam tu je. Jadi aku tunggulah untuk beberapa ketika, dan kemudian seperti orang yang aku kejut ni, dia macam macam tu tau. Jadi aku rasa tak sedap hati lah. Aku terus pergi depan, beritahu pakcik bas, "Tak ada orang lain nak, engkau seorang je ada yang dalam ni nak pergi turun kat Pasir Gudang," kata pakcik bas tu. Jawabnya fokus, tapi pakcik ni sambil drive lah, dia jawab macam tu lah. Jadi ada pakcik tu yang duduk kat belakang sekali kan ada selubung-selubung tu, tengah sejuk sangat kot, dia sampai mengerang tadi pakcik. Aku pun jawab balik dengan driver bas ni, "Tak ada." Pakcik bas tu sambil drive lah, muka driver bas macam tu lah agaknya kan. Dan jawab pakcik bas sambil menghidupkan lampu kecil kat dalam bas, macam tu kan. Jadi lampu bas semua terang lah kan. So pakcik dia tengok dekat dia punya cermin untuk pandang belakang tu. Patutnya tak ada orang dah, kata pakcik bas tu lah. Lega hati aku. Sebab pakcik tu nampak juga penumpang kat belakang tu. Jadi bila bas tu berhenti dekat lampu merah, pakcik bas tu pun bangun dan pergilah ke belakang ni untuk nak tegur penumpang tadi, dah nak tanya turun kat mana ke apa benda ke kan. Dan tak lama kemudian driver bas ni berlari pergi depan balik semula. Sambil pucat aku tengok muka dia. Nak, kau ni tak ada orang lah. Terkebil-kebil dia pandang aku. Tak ada orang lah kat belakang tu, kata dia. So cuba pakcik buka sebenarnya lampu tu tadi pakcik. Aku pun waktu tu biar betul je aku tengok siapa tadi kan. Aku siap pegang-pegang lagi. Lampu pun dia buka. Aku toleh ke belakang dan pakcik bas tu pandang ke cermin pandang belakang tu. Aku pun tanya balik, "Ada kan cik?" Dia mengangguk perlahan, "Ada. Tapi tadi kat belakang aku tak ada," kata pakcik tu sambil dia toleh ke belakang lah. Dan pakcik tu, "Subhanallah nak, tak ada orang nak, kau jangan bukan-bukan nak." Bergetar-getar pakcik tu, dia punya suara kan, dia goyang lah, mungkin sebab dia nampak. Bila pandang belakang macam ni tak ada, tapi bila pandang dekat dia punya cermin pandang belakang tu, nampak ada orang katanya. Aku pun cakap, "Cik, jalan cik, dah hijau dah tu." Aku terus duduk kat sebelah tangga tu, dekat sebelah pakcik kan ada tangga nak turun bas tu kan. Aku terus duduk situ. Aku tanya, "Apa tu?" Lepas tu lampu pun dia tutup balik semula lampu tu. Dia tak nak nengok apa yang makhluk berselubungkan dekat belakang tadi. "Kau nak turun juga ke kat simpang macam selalu?" pakcik tu tanya. Lama aku fikir sebelum menggelengkan kepala. Sampai nanti saya call bapak saya lah, suruh ambil kat Medan kan. Waktu tu pula bateri handphone aku pula dah habis. Dan dalam fikiran aku, kesian pula pakcik ni seorang-seorang dengan entah apa benda yang ada kat belakang tu kan. So perjalanan daripada Lakir nak ke tempat aku turun tu kat Pasir Gudang tu, ambil lah masa dalam 45 minit. Rasa 45 minit rasa macam lama betul nak sampai. Okey, ini adalah kisah yang ketiga. Kita teruskan dengan kisah yang keempat. Stay tune guys. Kita teruskan kisah yang keempat. Kita mulakan. Bila aku sambung pelajaranku di Bangi, aku lebih selesa keserempan untuk menaiki bas.
balik ke Johor. Jadi maksudnya dia belajar kat Bangi. So dia pergi Seremban dulu, jadi ambil bas dekat Seremban untuk balik ke Johor Bahru. Dia kata lebih jimat, dan lebih jimat, lebih cepat pada dia lah. Okey. Baik, seminggu selepas masuknya bulan Ramadan, aku masih tak dapat lagi balik untuk berbuka dan bersahur bersama keluarga. Mana taknya, sehari selepas 1 Ramadan, kami perlu menduduki ujian. Jadi tumpuan aku berikan fokus pada pelajaran aku dulu waktu tu. Alhamdulillah. Dan pada hari Rabu, pensyarah memberitahu yang dia terpaksa batalkan kelas kami. Jadi aku ambil kesempatan tu untuk terus ke Seremban. Tak peduli lah, nak balik ke Johor juga untuk berpuasa bersama-sama dengan keluarga, kata dia. So kelas hari Khamis tu aku skip, sebab dia sambung dia terus dia punya cuti kan. So sesampainya di stesen komuter Seremban, aku segera ke gerai yang dibuka semasa Ramadan. Maksudnya bazar Ramadan lah, untuk membeli juadah berbuka puasa. Tapi kat situ dia ada remark kat sini, nasi kerabu dia sedap kat situ. Saya tak pernah makan nasi kerabu. Sian saya, siapa ada belanja lah. Okey, tapi aku hanya beli karipap RM1 je, sekadar mengalas perut bila masuk waktu buka, yang tak sampai sejam je lagi nak buka puasa waktu tu. Semasa bayar kuih yang aku nak beli ni, aku terpandang pada seorang lelaki tu yang menggunakan telapak tangannya untuk memayungi, dia tutup macam ni, memayungi seorang gadis yang sedang duduk di tepi jalan sambil memicit-micit bahu dia. Macam tu. Dan berat mungkin beg yang disandangnya tu. Kasih sayang seorang ayah, tak sanggup anak perempuan dia berpanasan. Dan tapak tangan pun boleh digunakan juga untuk menghindarkan panas kena wajah anak dia tu. Itulah kasih seorang ayah. So aku tak risau untuk mendapatkan tiket bas ekspres waktu tu, sebab ketika ni bukan waktu hujung minggu, dia hari biasa kan. Jadi tiket bas senang, insya-Allah senang dapat, kata dia. Selesai saja membeli tiket bas, aku pun segeralah naik dalam bas. Dan seperti biasa, aku akan perhatikan sekitar dalam bas dulu. Sebelum aku nak duduk, aku tengok siapa yang passenger yang lain kan. Biasalah tu, kita mesti survey-survey dulu. Dan tak ramai penumpang pada hari tu. Aku tersenyum bila rupanya aku ni satu bas dengan pakcik dengan anak dia yang aku nampak waktu aku nak bayar duit karipap RM1 tadi tu kan. Dan aku senyum dan anggukkan kepala. Tapi pakcik dengan anak dia tu, dia tunduk je, tak ada senyum, tak ada apa pun balik kepada aku lah. So apabila bas dah mula meluncur, aku dah tak kisah lagi lah pasal pakcik ke pasal anak dia, sebab aku dah nak relax kan. Kata dia, aku pun sedap lah melayan sendiri, melayan mata. Dan kemudiannya bas pun berhenti dekat Macap. Aku pun turun lah, nak tunaikan tuntutan pada Yang Maha Esa, dan naik semula ke bas. Waktu tu lah, bila dah siap solat apa semua, aku pun naik atas bas. Bila bas mula mengudur untuk teruskan perjalanan, aku macam biasa lah, menjadi kelendan yang tak bergaji. Gaji budak ni bagus, bangun dan memiksa semua penumpang lah. Aku lah yang rajin tu, cek mana yang aku nampak macam tadi aku perasan kan, tapi tak ada. Kata dia, bang, kejap ada orang lagi ni belum naik, kata dia. Kata aku lah. So bas pun berhenti mengejut. Pemandu bas kedua bangun dan kembali mengira penumpang dalam bas waktu tu. Cukup lah dek, kau jangan macam-macam kau ni. Dia renung aku macam The Rock lah, dia pandang aku, kata dia, pakcik yang duduk sebelah kak ni tak ada. Tadi kat sebelah kak ni ada satu pakcik tau. So aku tunjuk ke arah perempuan ni lah, yang sekarang ni duduk sendirian. Patutnya tadi pakcik tadi tu dia duduk sebelah perempuan kakak ni. Dia memang seorang diri lah daripada tadi. Kau jangan macam-macam, ni belum puasa, hantu semua kena ikat lah. Suara dia memberi amaran pada aku. Suara driver bas tadi lah, dia macam marah juga ni. Kak, mana pakcik duduk sebelah akak tadi? Aku tak puas hati lah. Kali ni aku pula merenung kakak ni, tanyalah. Dia gelengkan kepala, muka dia macam blur-blur gitu kan. Akak tu pun jawab, akak seorang je lah dik. Kau ni tahulah bulan puasa oksigen kurang sampai ke otak ke apa kan. Pemandu bas tu dia punya marah daripada tadi tak habis-habis, sampai sekarang masih marah aku lagi. Dah, kau duduk. Pemandu bas tu marah. So aku kembali duduk ke tempat aku. Beberapa penumpang tersenyum sinis memandang aku. Bengong budak ni agaknya, kata dia. Tak lama lepas bas tu bergerak, perempuan tadi pun cuit tangan aku. Dek, sini jap dek, kata dia macam tu. So aku bangun dan duduk kat sebelah akak ni. Adik nampak pakcik dengan kakak tadi? Soalnya kan, dia tanya aku lah. Aku pun nangguk lah. Sebenarnya
Saya dia nampak daripada masa beli kuih kat stesen komputer tadi tu. Waktu saya tadi nak beli barang buka puasa kat bazar tu, saya nampak pakcik tu duduk sebelah akak tadi. Pakcik yang sama saya nampak kat sana tu duduk sebelah akak. Aku punya terangkan kat dia lah. So tak sangka pula kita satu bas kan. Tiba-tiba aku nampak, tapi tiba-tiba pakcik tu tak ada. Tu yang saya risau tu. Lepas tu kakak tu tanya, macam mana rupa pakcik tu dek? Kakak tu tanya lagi lah, dia pakcik ni kak, tak silap saya ada tahi lalat kat bawah mata kiri. Pakcik tu botak, ada janggut sikit-sikit. Yang paling ni dia pakai baju kemeja warna hijau kak. Aku pun malas aku beritahu kakak tu lah. So kemudian kakak ni tertunduk dan menangis kakak tu. Aku tengok apa pasal pula dia ni, aku cakap apa boleh menangis kakak ni kan. Lepas tu kakak tu cakap, itu ayah kakak tu dek sebenarnya, kata dia perlahan. Dia meninggal 3 hari yang lepas. Allahu Akbar, yang meninggal pula ni. Aku telan air liu waktu tu tau. So dia call, tanya tak balik ke sambut puasa. Dia kata rindu nak jemput dan hantar akak kat stesen bas. Lama juga akak tak balik. Butik tempat akak kerja dapat banyak sangat order dek. Jadi akak janji nak balik dalam 2-3 hari lagi. Rupa-rupanya dia pergi sehari sebelum tu. Tak sempat pula akak nak tatap wajah arwah buat kali terakhir sebab akak sampai lambat. So kakak ni sambil menangis, dia terang kat aku lah. Dia keluarkan satu keping gambar daripada dalam beg duit dia. Betul, aku tengok. Betul, inilah pakcik yang aku nampak. Baju yang sama dia pakai. Lepas tu akak tu sambung lagi, baju tu kemeja pertama yang akak buat untuk ayah. Dah jadi baju kesayangan dia. Dan setiap kali dia pakai, dia akan cakap, ni baju ni baju ni anak aku yang buat tau. Tak sangkanya ayah datang juga hantar akak balik Johor hari ni. Ayah tunaikan janji ayah. Dan bila dengar ayat macam ni hati aku yang kering ni boleh terus jadi senipis tisu. Perlahan-lahan aku bangun dan pergi balik kat tempat aku. Jadi tak kisahlah apa yang aku nampak, itu hantu ke, roh ke, ataupun apa sekalipun, aku tutup mukaku dengan kain tuala yang aku bawa dan aku menangis puas-puasnya. Kenapa aku nangis? Rasa macam nak cepat sangat sampai rumah waktu tu. Nak jumpa mak, nak jumpa ayah kan. Jadi ini adalah satu pengajaran yang sangat-sangat hebat untuk aku. Sebab sebelum ni aku malu tau bila mak dan ayah ikut aku naik ke dalam bas, peluk dan cium, bagi segala pesanan segala pesanan semua kepada aku. Sampai satu bas ni boleh dengar tau. Sampai ada yang bertanya, anak bongsu ke, kata dia. Padahal aku ni anak keempat daripada 6 adik-beradik. Malu bila abah jadi tukang jaga parking secara sukarela, memberi arahan pada pemandu bas bila dah mula nak keluar daripada parking tu untuk reverse. Sampai ada tanya, tu ayah awak ke? Sambil tersenyum-senyum pandang aku. Sejak dari itu aku biarkan apa saja yang mak dengan abah nak buat. Setiap kali aku mula nak bergerak, nak jauh daripada mereka, nak keluar naik bas ke macam tu kan. So asalkan mereka puas hati dan meringankan kerisauan pada hati mereka. Setiap kali ada yang bertanya dan memandang sinis, aku hanya tersenyum dan menjawab, selagi kita punya masa, manfaatkanlah. Ini adalah kisah yang keempat dan terakhir untuk kisah seram Malaysia kali ini. Harap korang enjoy kan. So sebarang komen dan like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe tu. Setiap subscribe yang anda tekan ataupun anda bagi pada saya tu adalah ibarat satu semangat buat saya untuk teruskan berkarya. Dan bantulah saya untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik untuk anda semua tonton, insya-Allah. Dan yang baik itu datang daripada Allah SWT, dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Jadi saya tinggalkan anda kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.